Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak bincang dengan kamu kertas 2 percubaan kimia negeri Perak. Okay, so dalam soalan ni kita akan bincangkan bahagian A sahaja. Okay, so untuk soalan esei nanti kamu hantar melalui Google Form dekat saya lah. Okay, so untuk bahagian A, okay, soalan yang pertama, kalau anda dah go through, okay, sebenarnya dia adalah berkaitan dengan bab 9 okay, iaitu tentang bahan kimia dalam industri lah. Okay, so soalan yang pertama, okay, Rajah 1 menunjukkan salah satu kegunaan polimer sintetik dan formula strukturnya. Okay, menyatakan maksud polimer. Okay, so bila maksud ni, maknanya anda kena berikan jawapan yang tepat lah. Lagi-lagi pula, markahnya adalah 1. So, kat sini cikgu akan nyatakan poin penting, iaitu pengulangan subunit yang sama. Okay, ataupun monomer yang sama. Okay, so ini adalah poin yang penting lah yang mesti ada dalam kamu punya jawapan lah. Okay, so polimer ni merupakan molekul besar yang mempunyai pengulangan subunit monomer yang sama. Okay, so kalau kita tengok soalan A1 dan A2 ni dia berkait kan. Okay, so dalam soalan A2, okay, anda mesti rujuk rajah yang diberi. Okay, so nyatakan nama polimer X. So bila nama ni, tolong beri nama penuh lah, iaitu polyvinyl klorida. Okay, saya sarankan anda beri nama penuh lah daripada anda tulis simbol saja, iaitu PVC. Kita takut dalam pemarkahan mungkin kalau anda tulis PVC tidak diterima pula. So lebih baik kita tulis nama sebenar dia, iaitu polyvinyl klorida. Okay, Rajah 1.2 menunjukkan sebuah topi keledar yang digunakan oleh penunggang motosikal untuk keselamatan mereka. Okay, so anda dapat lihat gambar apa tu? Kita punya helmet. Okay, so helmet ni diperbuat daripada bahan Y. Okay, so bahan Y ni terdiri daripada campuran kaca dan plastik. So kaca, plastik. Kalau saya suka bila dah baca tu maklumat tu saya akan garis dan saya akan tulis kat tepi dia supaya saya tak driven off. Maksudnya tak tersasar lah. Okay. Alright, so soalannya, nyatakan nama bahan Y. So, bahan Y, bila kaca dengan plastik, so jawapannya adalah kaca fiber. Kaca fiber. Okay? Fiber, alright. So, nyatakan kelebihan bahan Y berbanding kaca borosilikat. Okay, kalau anda ingat, kaca borosilikat ni lebih kepada alatan makmal, alatan memasak, yang mana masak pun tak betul kan. Okay, so bila kaca fiber ni dia lebih kepada untuk ketahanan. So maknanya kelebihan bahan Y berbanding kaca borosilikat ni bermakna lebih kuat ataupun kuat lah. Itu lebih kuat dan lebih tepat lah, kuat So kuat. Alright, so C. Okay, jadual 1 menunjukkan aloi gangsa dan komponennya. Okay, so gangsa terdiri daripada kuprum dan juga elemen X. Okay, so namakan unsur X. Okay, macam mana nak ingat unsur X ni? Kena ingatlah, kena baca lah. Kalau anda tak baca, anda tak tahulah kan. So, unsur X biasanya kalau kita nak buat gangsa, dia mesti kuprum dengan timah. Okay, so again namakan. Tolong tulis nama penuh lah. Jangan tulis ni. Ini tidak digalakkan. Okay, sometimes pelajar dia tendency untuk buat macam ni. So salah lah. Okay, so better tulis nama penuh. Okay, timah. Alright. So terangkan mengapa gangsa lebih keras berbanding kuprum tulen. Okay, so markahnya 2 markah di sini. Okay, so yang pertama sekali. Okay.
point dia. Saya nak tulis point saja. So check point ni ada tak dekat anda punya jawapan. Okey, bila dia lebih keras bermakna dia ada perbezaan saiz antara cuprum, sebab dia dah campur cuprum dengan timah tadi. So cuprum katakanlah besar macam ni. So cuprum akan tersusun macam ni, betul tak? So and then kita akan masukkan timah. So bermakna perbezaan saiz, okey, dia akan mengganggu apa? Ganggu susunan orang kata orderly arrangement tu. Dalam BM panggil apa ganggu susunan cuprum lah. Okay. Sebab dia dah masukkan timah. Alright. So yang second. Okay. Bila dia sambung ni, dia akan menyebabkan boleh atom-atom boleh menggelongso menggelongso. So bila atom boleh menggelongso bermakna okey, bila kita kenakan daya terhadap alloy, so bila adanya atom yang lain, dia boleh dia akan elakkan, dia akan elakkan, okey, kejap kita padam. Okey, kita padam semua. Okey. Alright, kita tulis balik. Elak atom menggelongso apabila daya dikenakan. So dia akan keras lah. So that's why kita perlukan atom yang lain. Mesti ada perbezaan saiz sebab kita dah masuk ke atom lain. So bila ada atom lain, bila daya dikenakan, atom tu dia akan elakkan daripada menggelongso. So bila banyak sangat dia menggelongso, dia akhirnya akan bend lah. Dia akan bengkok. So kita tak nak bengkok lah. Alright. Okay, so itu adalah isi penting yang dalam usaha untuk kamu dapat 2 markah lah. Okay, next soalan C. Yang ni bab form 5 bab ubat. Okey, so Rajah 1.3 menunjukkan formula struktur bagi 2 jenis analgesik iaitu aspirin dan paracetamol. Okey, so ini contoh dia lah. So ini jenis ubat. Alright. So nyatakan analgesik manakah yang lebih sesuai untuk kanak-kanak dan pesakit gastrik. Okey, so terangkan jawapan anda berdasarkan formula dalam Rajah 1.3. So kita ada paracetamol dengan aspirin. So kalau anda macam blur kan, so patutnya anda patut dapat sedikit hint dekat pesakit gastrik. So bila pesakit gastrik, maknanya kita tak nak ubat yang berasid. Sebab bila high acidic, okey, pesakit gastrik dia punya dinding usus, dinding perutnya akan adalah sensitif. So dia tak nak ubat yang bersifat asid lah. Anda patut dapat hint dekat situ. Alright. So analgesik yang manakah sesuai? Okey. Analgesik yang sesuai adalah paracetamol. Okey. Yang sesuai. Okey. Aspirin tidak sesuai kerana ia berasid lah. Okey, so nampak ini bahagian asid dia. So paracetamol tak ada asid. Okey. So that's why paracetamol sesuai untuk diberi kepada kanak-kanak dan aspirin tak sesuai. Okey. Alright. So ini dia punya asid lah. Alright. So habis soalan 1. Okey. So soalan 1 ni anda dapat berapa? Per 9. Okey, nanti tulis markahnya. Okey, next kita ada nombor 2. Okey, jadual 2 menunjukkan sebahagian unsur yang terdapat pada kala 3 di dalam jadual berkala unsur dan bilangan nombor protonnya. Okey, soalan favourite. Okey, berdasarkan jadual, jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, sodium 11, magnesium 12, bla 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 sampai argon 18. So,
Again, saya punya tips bila kita nak jawab soalan, please garis supaya kita not driven off. Okay, so kita masih pada lapangan yang benar. Okay. Alright, so tuliskan susunan elektron bagi argon. So, susunan elektron mesti base kepada nombor proton lah. So, kalau atom, okay, bermakna dia dalam keadaan yang atom lah. Okay, so bila atom bermakna dia punya proton dan juga elektron adalah sama each other. So, that's why kita berpandukan nombor proton lah. So, argon ada 18. So, 2, 8. Okay, lagi 8. Okay, so dapat 1 markah. Alright, so jangan tulis 18. 18 nombor proton tak betul. Okay. Alright, so susunan elektron kena ada dot-dot tu. Alright, takrifkan kala dalam jadual berkala unsur. Okay, so kala. So kala ni maknanya dia secara horizontal ni kan. Alright, so bila horizontal ni, okay, kita kena kata apa? Baris mengufuk dalam apa? Dalam jadual berkala. So horizontal lah, horizontal line ke situ. Alright, so itu yang kita panggil sebagai kala lah. Alright, so C1, apakah yang akan terjadi kepada saiz atom bagi sesuatu unsur apabila merentasi? Maknanya dia melalui lah daripada natrium hingga argon. Okey, ataupun sekarang kala soalan boleh kata dari kiri ke kanan pun boleh. Okey, so kita tengok balik. Mungkin anda pening tak tahu kiri ke kanan. So ini kiri dan ke kanan. Dia nak tengok saiz atom. Alright, so ini basic dan selalu ditanya. Okay, hopefully you can now remember what will be the answer. Okay, so C1. So jawapannya berkurang. So saiz atom akan semakin berkurang. Kenapa? Okay, so yang pertama sekali kena sebut pasal bilangan proton. Kalau anda tengok daripada nombor 11 kan sampai 18. Okay, semakin bertambahlah. Okay, bila proton semakin bertambah bermakna apa? Daya tarikan apa dia? Nukleus dengan apa? Dengan elektron. Okey, dengan elektron yang berisi dengan elektron semakin kuat. Kan? Okey, so menyebabkan apa? Saiz atom berkurang. Okay, so since 2 markah, so yang inilah yang penting. Awak sebut bilangan proton bertambah dan daya tarikan nukleus dengan elektron yang terisi adalah semakin kuat. Okay, alright, so seolah-olah macam kita compress lah. Okay, dia macam ni lah. Okay, kalau anda tak faham, macam itulah. Alright, so lagi banyak dia terisi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that's why ini argon kan. So bermakna dia punya daya tu akan semakin, daya tarikan elektron yang terisi tu kepada nukleus tu akan semakin kuat. So dia akan compress dan dia punya saiz akan berkurang lah. Alright. Okay, so itu yang untuk C1. Okay. Alright, so next, namakan unsur yang membentuk oksida amfoterik. So ini kena ingat, memang amfoterik ni hanya ada satu sahaja. So lagi sekali, namakan. So aluminium. Okay, I am not suggested you untuk tulis dia punya simbol. Okay, do not tulis simbol. Please. Okay. Alright, so amfoterik hanyalah aluminium. So dapat 1 markah lah. Okey, atom bagi unsur natrium dan klorin boleh bertindak balas membentuk satu sebatian. Jenis ikatan. Okey, garis kat sini. Dia nak jenis ikatan kan? E1. Dia nak natrium dan klorin. So as we know, natrium ni adalah logam dan klorin adalah bukan logam. So logam bukan logam, ikatan apa? Ikatan ion.
Alright, dapat 1 markah. Straightforward. Very, orang kata, easy lah. Alright, so dia kata lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. Okay, so first of all, bila anda ingat, okay, ikatan ion bermakna mesti ada apa? Terima proses ni lah, derma. Lagi satu, dia punya gambar rajah akan ada cas lah, cas. Okay, ataupun tolak, mana-mana satulah yang bersesuaian. So logam, kalau positif logam, so negatif akan jadi nama apa? Kita punya bukan logam. Alright. So kat sini kita nak ni kan NaCl. Alright. So 2 markah kat sini. So kita ni tulis Na, then kita lukis 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 8. Alright. So dia akan singkirkan 1 elektron supaya dia jadi ion natrium. Dan dia stable lah. Okay. So lepas tu kita ada klorin. Klorin kena terima 1 elektron supaya apa? Supaya dia stable lah. Okay. So dia jadi 2, 8 lah. 8. Okay. Sekejap lagi 1. Lukislah kat sini pun tak apa. Okay, so kena tutup dia dan buat cas. Alright, so ini adalah ion klorin. Alright, so anda layak untuk dapat 2 markah. So tips dia yang pertama, itulah anda kena ada derma dan terima. Dan lepas tu kita punya lukisan mesti ada kurungan. Lepas tu kena buat cas. Okay, so positif untuk logam dan negatif untuk bukan logam. Okay. Alright, next. Okay, habis soalan 2. Anda sepatutnya berupaya mendapatkan 9 markah. Okay, so 9 markah. Berapa agaknya? Okay, next. Okay, number 3. Kita tengok soalan number 3. Okay. Soalan nombor 3 ni, anda kalau dah go through, okay, topik apa ni? Okay, so sebenarnya soalan nombor 3 ni adalah tentang formula. Formula kimia. Okay, tingkatan 4. So dia dah campur mix up everything. Alright. Okay, so dalam soalan nombor 3, dia menunjukkan satu rancangan. Okay, thank you. Alright, okay. Darjah 3 menunjukkan satu rancangan TV pendidikan. Okay, dia kata ahli kimia menggunakan unit mol untuk menyukat kuantiti bahan. Betul lah tu. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan 1 mol? So, apa dia 1 mol? 1 mol adalah merupakan kuantiti bahan yang terkandung bilangan atom sebanyak 12 gram karbon. Okey. Ataupun kita boleh kata sebanyak 6. Okey, kejap ya. Okey, so sebanyak 6.02 kali 10 kuasa 23 zarah. Okey, so itu adalah maksud 1 mol lah. Anda boleh rujuk buku lah. Lebih tepat. Okey, so ini adalah dia punya point. Mesti ada 6.02 bilangan zarah ataupun awak boleh kata bilangan atom sebanyak yang terdapat dalam 12 gram atom karbon. Okey, so dapat 1 markah lah. Okey, yang kedua, 4 gram Y bertindak balas dengan lengkap dengan oksigen. Persamaan berikut mewakili tindak balas tersebut. 2Y tambah oksigen dapatlah 2YO. Okey, hitung jisim bagi hasil yang terbentuk dalam tindak balas ini. Okey, hasil yang terbentuk dalam tindak balas ini. So, kalau anda faham, anda kena faham benda ni dulu lah kan. So, ini kita ada bahan. Yang ini kita ada
hasil. So dia nak tahu berapa GSIM. Okey, hasil yang terbentuk dalam tindak balas ini. Okey, so perkadaran yang kita boleh buat 4 gram Y. Okey, so Y yang kita gunakan. So kita boleh buat nisbah dulu. Okey, kalau kita tengok nisbah dia 2Y akan menghasilkan 2YO. Tetapi yang kita guna okey adalah sebanyak 4 gram Y. Okey. So 4 gram Y sama dengan berapa mol? Okey, berapa bilangan mol? 4 gram Y. So kita tengok diberi Y adalah 40. Okey, so bermakna JMR Y adalah 40 gram per mol. So nak cari bilangan mol, so 4 gram bahagilah dengan 40 gram per mol. So kita dapat berapa? 0.1 mol, betul tak? Okey. Alright, so bermakna 0.1 mol Y sama dengan, sebab dia dua-dua kan, so sama jugalah 0.1. Okey, dia tak nak pula. 0.1 YO. So apa kita buat? Dia nak GSIM kan? So kita cari JMR untuk YO dululah. Okey, so sama dengan 16 tambah 40 sama dengan 56 gram per mol. Tapi yang kita dapat bilangan mol YO yang terhasil dalam eksperimen ini adalah 0.1, bermakna 0.1 mol daratlah dengan 56 gram per mol JMR dia tadi. So dapatlah gram YO kan. So dapat dengan 5.6 gram. Okey. So itu adalah GSIM yang terhasil dalam tindak balas ini. Okey, so di mana markah 3 markah kita ni? Okey, di sini saya akan bagi 1 markah. Okey. So di sini pun 1 markah sebab kita cari bilangan mol kan. So ini pun 1 markah. Last sekali kita dapat GSIM. So 3 markah lah. Alright, so check ada tak dalam jalan kerja kamu. Kalau ada, anda layak untuk dapat 3 markah. Okay, so B. Persamaan di bawah bukan persamaan kimia yang seimbang. Okay, soalan B1 dia suruh kita seimbangkan persamaan. Okay, so senang sahaja nak buat. Kalau anda masih tak confident, boleh gunakan kertas kotor lah. Kita ambil kertas lain. Okay, so di sini kita ada 2F2 dengan 3O. Tapi di sini oksigen kita ada 2. So kita boleh buat apa? Kita boleh buat okey, kita boleh buat 2. Boleh tak? So 3. So oksigen ada 6, betul tak? Okey, so 4. Alright, itu saja, terus dapat 1 markah. Okey, so senang sahaja kita nak balancekan antara kiri dengan kanan. Kenapa saya bubuh 2? Sebab kalau 2 kali ni, sebab tu saya dapat 4. Lepas tu 2 kali 3 dapat 6 kan? So 3 kali 2 juga 6. So that's why 4, 3 dan 2. So terus dapat 1 markah lah. Alright. So tafsirkan persamaan itu secara kuali dan juga kuanti. Okey, so kualitatif. Okey, anda kena gabungkan dua-dua. Sebenarnya soalan ni kacang je. Anda kena cerita semula. Okey, so kita ada dia punya keadaan fizikal pun. Okey, so kita buat 4 mol pepejal lah. Pepejal ferrum. Okey, bertindak balas dengan 3 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol pepejal ferrum. Ni huruf kecil
2 oksida. 2 ke 3? 2 oksida lah. Okay. So, apa yang dikatakan sebagai kualitatif dengan kuantitatif ni? Kuantiti bilangan. Quality ni pepejal gas dengan tu pepejal. Alright, so nampak tak? So ini adalah tafsiran kamu. Yang ni adalah kuantiti. Yang ini adalah yang saya bulat tu adalah quality. Okay? So itu cara kamu dapat markah. So dapatlah 2 markah kat sini. Okay, so next. Alkena adalah satu hidrokarbon tak tepu. I mengandungi 85.7 peratus karbon, 14.3% hidrogen mengikut jisim dan jisim molekul relatif bagi I. So yang ni siapa yang pening ni adalah JMR lah. Bagi I ialah 42. Okey, kita nak buat formula empirik. Okey, senang saja. Kena buat bahagikan kepada unsur dulu. Unsur apa yang diberi kat kita? Kita ada karbon. Okey. Karbon dan juga apa? Kita ada hidrogen. Okay, so hari ni cikgu rajin. So, cikgu tulis panjang-panjang lah. Okay, so kita ambil jisim. Item yang kedua kena ada jisim. Okay, so kat sini dia tak bagi kita gram, betul tak? So, apa yang kita boleh buat? Kita anggapkan, kalau dia bagi persen ni, kita anggapkan hasil tambah semua unsur okay, adalah 100 gram. So bermakna kita tukarkan persen tu menjadi gram juga. Okey, ingat yang ni. So bermakna kita ambil direct lah. So 85.7. So hidrogennya 14.3. Okey. Alright. So lepas tu kalau anda masih tak yakin dengan apa yang saya cakap ni, anda boleh tambah je lah. Tambah. Okey. Dapat tak 100%? Betul tak? Okay, so sebab tu saya kata peratus ni kita straight away tukar. Kita anggapkan semua sekali hasil tambah unsur yang ada kat dalam tu adalah 100 gram. Okay, so bila dah ada ni, bolehlah kita cari bilangan mol. Okay, so 85 gram bahagi 0.7 bahagi dengan berapa? Dia tentu bagikan. So 12. So kita akan dapat lebih kurang 7.1, betul tak? Okey, 7.1 mol. Yang ni pula 14.3 bahagi 1 dapat balik 14.3. So, kita nak cari kita akan cari nisbah teringkas lah. Bila nisbah teringkas, kita akan bahagikan dengan bilangan terkecil lah. Okey, so di sini 7.1. Okey. So, kita akan dapat sebanyak 1 dan 2 lah. Ni dapat 2 something-something. Kita bundarkan. Okay. Dan yang ni kita akan dapat 1. So, kita boleh buat formula empiriknya adalah CH2. Okay. Alright. So, okay, next. Dah habis dah soalan 3 ni. Patutnya anda dah kena dapat per 10. Berapa markah kamu? Boleh kira sekejap. Okay, next. Adalah soalan yang keempat. Okay. Kita ada rajah 4.1 menunjukkan satu tindak balas redox antara air bromin dengan larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so air bromin, larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so ini eksperimen apa ni? Okay. Anda ingat ini topik apa? Redox lah, dah sasar dia beritahu kat kita kan. So, air bromin campur dengan larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so apa yang akan terjadi? So, bila air bromin masuk ke dalam ferrum 2 sulfat, so sebenarnya kita akan perhatikan perubahan warna ferrum lah. So, di mana ferrum
2 ni akan berubah menjadi ferrum 3. Okey, so bermakna daripada hijau menjadi perang lah. Okey, so pemerhatiannya warna larutan ferrum 2 sulfat berubah dari warna hijau menjadi perang. Okey. Buat macam ni. Jangan buat hijau menjadi perang je, terus tulis proper lah. Okey, so dapat 1 markah lah. Alright, apakah perubahan nombor pengoksidaan bromin? Okey, so bila nombor pengoksidaan bromin, okey, so dia menjadi daripada 0 kepada tolak 1. Okey, anda tak boleh buat tolak 1 je sebab dia nak perubahan. Maknanya dia soalan ni minta kita sebelum dan selepas lah. Okey. Alright. Okey. Sebab apa dia jadi kosong tu? Sebab at first dia adalah air. So, bromin dia akan jadi macam tu. Okey. Macam ni. So, that's why ini kosong. Ini tolak 1 tolak lah. Okey. So, next. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas tersebut. So, bila persamaan ion ni makna kata kena ada pengoksidaan dengan penurunan. So, kita akan buat kedua-duanya lah. Okey. So, ini saya terus tak buat di sini je lah. Okey. Tak payah 2 lah. Sorry. Kena 2. Sebab bromin tu 2 kan. So, ni 2, everything 2. Okey, so kita akan cancelkan elektron. So, kita akan dapatlah 2 Fe2 tambah dengan Br2. Kita akan dapat 2 Br tolak tambah 2 Fe3 tambah. 2 Fe3 tambah. Okey, so dapat jawapan macam ni, terus tulis dekat sinilah. Okey. Jadi Br2 tambah dengan 2 Fe2 tambah. Okey, lepas tu kita akan dapat 2 Fe3 tambah dengan Br tolak 2 juga. Okey, so mesti lengkap. Kalau tak lengkap, so anda tak berhak untuk satu markah. Okey. Huraikan satu ujian untuk mengenal cation yang terhasil. So dalam cerita ni, cation yang terhasil adalah ferrum, betul tak? So macam mana kita nak proof yang ferrum ni adalah terhasil? So senang saja, anda boleh buat. Yang pertama, tambah larutan natrium hidroksida. Okey, lepas tu yang kedua, mendapatkan dia nak ferrum 3+ sebab dia kata yang terhasil. So ferrum 3+ lah, bukan ferrum 2+. Okey, so mendapatkan perang terbentuk. Okey, boleh. Okey. So ini jawapan dia. Boleh kalau tak nak ni anda boleh buat dengan amonium. Okey, kalau amonium kita ataupun kalium hexasenoferat. Bolehlah yang mana-mana yang bersesuaian, yang kamu ingat, yang kamu suka. Okey, so janji jawapan ni betul lah. Alright, so itu adalah soalan yang keempat. Alamak, terlaju pula. Okey, so next kita ada B. Okey, Rajah 4.2 menunjukkan satu eksperimen penyesaran halogen. Okey, daripada larutan halidanya. Okey, nyatakan satu pemerhatian bagi tindak balas di dalam tabung uji sebelum tribromoetana ditambahkan. Okey, so kalau kita tengok di sini, kita ada larutan kalium iodida, kita campurkan dengan air bromin. So kita akan dapat satu larutan aqueous dan lapisan X. Okey. So ini soalan yang ni sikit agak menarik sebenarnya. Okey, so kita akan perhatikan warna
kalium iodida akan berubah lah. Okey, so satu pemerhatian apabila tribromo ni bermakna larutan tak berwarna berubah menjadi ungu. Okey, larutan tidak berwarna menjadi ungu. Okey, namakan bahan yang dioksidakan, okey, iaitu kalium iodida lah. Okey, larutan kalium iodida. Okey, ataupun anda boleh buat ion iodida. Iodin lah. Okey, iodida. Jangan tulis iodin iodin salah. Okey, so ion iodida. So iodida ni lah daripada yang tak berwarna, so dia akan jadi warna purple lah. Okey, tuliskan persamaan tindak balas pengoksidaan bagi tindak balas ini. Okey, so senang saja. So kita ada at first iodin. Okey, dia akan berubah menjadi ion. So dia kena okey, terbalik. Salah ya. Okey, sekejap. Okey, so ion iodida. Okey, ion iodida. So ini adalah ion iodida. Okey, berubah menjadi iodin. So bermakna sebab dia pengoksidaan kan, dia kena terima elektron. Okey. So dua-dua so seimbang. Alright. So itulah tindak balas pengoksidaan bagi reaction di atas lah. Okey, selepas tribromo etana ditambahkan ke dalam tabung uji, nyatakan warna lapisan X. So kita dah bagi tahu tadi kan, daripada tak berwarna jadi ungu kan. So ungu lah jawapan dia. Okey. Alright, next. Nyatakan satu reagen lain yang boleh menggantikan air bromin. Ambil spesies yang sama. Okey, kumpulan 17. So, tak boleh guna air bromin, gunalah air klorin. Okey, finish. Anda sepatutnya dalam soalan 4 kena dapat 10 markah. Berapa anda dapat? Okey. Alright, seterusnya nombor 5. Okey. Kita ada soalan tentang termokimia lah. Tengok ni pun dah tahu. Ni adalah topik termokimia. Okey, so seorang murid jalankan eksperimen untuk menentukan nilai haba peneutralan. Okey, so ini adalah susunan radas. Dia masukkan asid hidroklorik, lepas tu dengan natrium hidroksida ke dalam cawan polistrena dan letakkan termometer. Okey, so termometer adalah untuk sukat perubahan suhu lah. Okey, so suhu awal 28. Okey, suhu tertinggi adalah 41. Okey, berdasarkan pemerhatian di atas, okey, kira perubahan tenaga haba dalam eksperimen tersebut. Okey, bila sebut perubahan haba, anda kena tukarkan kepada simbol. Agak-agak kamu perubahan haba ni apa? Adalah Q perubahan haba ni, perubahan tenaga haba adalah Q, yang dia punya formula adalah MC theta. So anda terus sahaja carilah dia punya maklumat. Okey, so M adalah hasil tambah dua-dua larutan tadi. Berapa isi padu larutan tadi? Kalau asid kita guna 100 dan natrium hidroksida pun 100. So bermakna 100 tambah 100 200. Okey. So 100 tambah 100. Okey. Ini saya terus buat calculation lah. Okey. Alright. Okey. So 100 tambah 100. Lepas tu kita ada 4.2. Yang ni kita ambil direct daripada sini. Muatal haba tentu. Dan juga theta. Perubahan haba. Iaitu 41 tolak 20 lah. 28. Sebab 28 tambah 28 kalau kita buat purata masih dapat 28 kan. Okey, so yang kita dapat adalah 10920 joule. Okey, so ketiga-tiga ni mesti ada. Kalau tak, anda tak boleh dapat 1 markah. Okey, next. Kita kena kira haba peneutralan. Nah, bila haba peneutralan, barulah kita nak kira
delta H, iaitu sama dengan Q bahagi dengan bilangan mol. Okey, so dalam yang kita nak cari haba ni, kita cari bilangan mol dulu senang. Okey. So since kita tahu HCl tambah dengan natrium hidroksida, so kita akan dapat natrium klorida dan H2O. So semua sekali adalah satu mol sahajalah. So ini adalah larutan kan? Bila larutan, okey, bilangan molnya adalah sama dengan N sama dengan MV per 1000. Okey. So kita tengok balik kita punya soalan. Okey, di mana sama je 100 darab dengan 2.0. Okey, so kita buatlah 100 darab dengan 0.2 tu bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.2 mol. Okey, so Q kita dah dapat tadi. So kita fill in the blank lah. 10920 bahagi dengan 0.2 mol. Okey, so all together kita akan dapat 54.6 kilojoule per mol. Tapi kelas, okey. So bila delta H ni kita nak tahu sama ada dia endotermic atau exothermic kan? So kita akan tengok berdasarkan theta. So theta kita ni dapat positif iaitu 13. Betul tak? Bila positif theta kita bermakna delta H kita adalah negatif. Okey. So ini satu markah dan yang ini berserta dengan negatif, tanda negatif tu satu markah. So kita boleh dapat 2 markah lah. Okey, so ingat untuk menentukan sama dia endotermic atau exothermic mesti tengok theta. Okey, perubahannya. Okey, next kita kena lukis rajah aras tenaga. Senang saja. Okey, lukis. So sini kita bubuh tenaga. Okey, so dia exothermic kan? Bila exothermic dia kena turun ke bawah dan haba peneutralan maknanya kita akan ambil air lah. Ion yang membentuk air iaitu ion hidrogen tambah dengan ion hidroksida, kita akan dapat 1 mol air. Okey, so di sini kita tulis delta H sama dengan negatif 54.6 kilojoule per mol. So 2 markah ni bentuk dan juga dia punya labeling, dan satu lagi ni inilah nak panah ni penting. Nak naik ke nak turun. Okey, so that's why soalan 3 dengan soalan 2 ni depa saling berkait. Ni yang paling penting ni, nak tentukan kita punya aras tenaga. Okey. Alright, so next, berdasarkan eksperimen tersebut, apakah yang dimaksudkan dengan haba peneutralan? Allah, senangnya. Okey, haba yang terbebas. Okey, apabila apa? 1 mol air terhasil. Okey, daripada tindak balas ion hidrogen dengan ion hidroksida. Tambahkan tu. Okey. C. Mengapakah eksperimen tersebut dijalankan cawan polistrena dan bukan di dalam bikar? Okey, kerana apa? Untuk elakkan cawan polistrena ni merupakan apa? Penebat haba yang penebat haba yang baik. Okay, the good ataupun the best heat insulator. Alright, so dapat 1 markah lah. Alright, murid tersebut mengulangi eksperimen tersebut dengan menggantikan asid hidroklorik kepada asid etanoik. Semua keadaan lain tak diubah. Okay, so kat sini kita dapat point dah. So, ini adalah kuat, asid kuat, dan etanoik adalah asid lemah. Okay, so ramalkan nilai haba peneutralan. So, bila dia nak ramalkan haba peneutralan, okay, dah tahu dia haba yang lemah kan. So, bermakna kita boleh buat apa? Kurang dari apa? Negatif 54.6
kilojoule per mol. Okey, maknanya dia kena kurang daripada yang dihasilkan lah. Dia mesti kurang. So dalam paper tu tak apa tulis kurang macam ni. Tapi kalau paper 3 tak boleh. Anda kena bagi nilai. Okey, so jelaskan jawapan anda. So yang pertama, asid lemah. Kena ada point ni. Okey, asid etanoik tu asid lemah. Bila asid lemah bermakna hanya separa apa? Separa ion hidrogen diceraikan. Okey, dalam air. Okey, so itu je lah. Alright, hanya separa ion hidrogen diceraikan dalam air. So, kita boleh tambah sikit lagi untuk bagi kita punya jawapan nampak hebat. Bukan nampak hebat lah, nampak markah lah kan. Okey, supaya banyak tenaga digunakan untuk mengion asid etanoik. Okey, itulah dia. Okey, so boleh dapat, kena ada lah. Ini semua 3 poin kena ada. Berdapat layak 2 markah. Alright. Okey, habis soalan 5. Anda sepatutnya mendapat berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, per 11 markah. Alright. Okey, nombor 6. Last. Okey, satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindak balas antara, okey, ni kadar tindak balas. Okey, tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, berlebihan ditambah kepada 20 cm padu, 0.2 mol isi padu gas yang terkumpul pada sela masa yang sama ditunjukkan dalam rajah 6.1. Okey. Alright, so kita diberi graf. Okey, maksud kadar tindak balas. Okey, so dalam cerita ni nyatakan maksud kadar tindak balas. Perubahan bahan tindak balas, apa dia? Perubahan bahan tindak balas dalam masa yang diambil lah. DLM lah. Dalam masa tertentu. Ataupun senang. Okay, so itu adalah kita punya maksud kadar tindak balas. Okay, so kita tulis lawa-lawa sikit. Buruk sangat tulisan ni. Kan, masa tertentu. Okay, so itu adalah maksud kadar tindak balas. Maknanya jawapan boleh umum lah. Okay. Alright, so seterusnya daripada graf 6.1, tentukan kadar tindak balas pada. Okey, bila ayat pada ni, maknanya anda kena buat N tolak 1 lah. Okey, pada 100 saat yang ke 121. Okey. Kalau pada ni kena buat yang mana satu ni? Adakah kadar tindak balas purapta? Yang mana satu? Yang mana satu? So anda kena, okey, dia nak pada 100. Anda kena buat tangent lah kan? Anda kena lukis tangent. Okey, anda lukis tangent. Tangent. Lukis tangent. Ni. Okay, anda lukis tangent garis ni. Okay. Anda buat segi 3 pun boleh. Tapi pastikan kita punya, kita punya 120 tu di bahagian tengah macam tu lah.
Okay, so the big the better lah. Okay, ni saya punya tangent lah, contoh. Okay, so kita nak kira, inilah. Ini kita punya point dia. Okay, so di mana? Okay, mak kau. Laju pula dia pergi. Okay, so ini jawapan yang diberi kat saya. So, kena dapat lebih kurang macam tu lah. So, 58 tolak 25. Okay. 300 tolak kosong. Anda akan dapat 0.11 cm padu. Tolak 1 lah. So, pada maknanya lukis tangent. Okay. Alright. So, anda kena lukis tangent pada graf kita, baru anda boleh carilah. So, ini yang diberi kepada jawapan lah. So, anda lukis sendiri tangent. So, dapat tak 0.11. Okay. Alright. So, kadar tindak balas purata antara 160 darjah, 60 second sampai 120 second. Okay. So, what we do, okay, bila kadar tindak balas purata ni, kita akan tengok lah. Daripada dia nak 60 kan, 60 berapa bacaannya. Okay, so ini dan juga 120, 120 kat bawah ni lah. Okay, so kita padam sikit. Okay, alright. So itu dia punya bagaimana nak cari soalan 2. So senang saja. 38 tolak 22 lebih kurang. So 120 tolak 6, 60. Kena ada unit ya. Anak-anak jangan lupa. Okay, so kita akan dapat 0.267 cm padu per saat. Okay. Alright. So, okay, terangkan kenapa kadar tindak balas berkurang dengan masa. Okay, sebab apa? Sebab kuantiti ataupun kita bagi amount lah. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. So, kadar tindak balas berkurang ada kaitan dengan kuantiti bahan kita. So, bahan sikit. So, makin lama kita punya kadar tindak balas pun akan jadi rendah lah. Okay. Alright. So, D. Satu eksperimen lain dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini. Okay. Keputusan eksperimen ini ditunjukkan dalam rajah 6.2. So, kita ada mewakili eksperimen menggunakan yang ni nombor 1 ni serbuk. Okay. Alright. Okay. So, kita ada graf pula dah. Kita ada lengkung 2 dan lengkung 3. Okay. So, eksperimen lain dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. So, di sini anda kena gunakan kemahiran graf anda. Kalau anda tak pandai tafsir graf, memang selamatlah. Okay. So, suggest faktor. Dia suruh kita cadangkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam lengkung 2 dan lengkung 3. Okay, macam mana kita nak tahu? So, dia bagi hint kat kita. Untuk lengkung 1, kita menggunakan size. Okay, so however, dia akan orang kata dia punya hasil tindak balas akan sama pada point inilah. So, bermakna di sini kita boleh kata 1 dan 2 ini, 2 ni lengkung 1 menggunakan serbuk zinc. Okey, berlebihan dan 50 cm padu, asid dia 1.0 mol. Okey. So, dalam eksperimen 2, okey, agak-agak kamu kenapa hasilnya lebih tinggi berbanding eksperimen 1? Okey, adakah perbezaan dari segi kepekatan asid? Main peranan tak? Okey, so main peranan lah. Okey, so mungkin eksperimen 2 ni juga menggunakan serbuk. Dia masih menggunakan serbuk tetapi kepekatan yang berbeza. Isi padunya sama. Okey, so dalam eksperimen D,
di lengkung yang kedua tu, okey, faktor yang mempengaruhi apa tu, okey, kepekatan. Kepekatan, saya rasa kepekatan tak boleh. Okey, kita padam. Okey, mungkin dia meletakkan apa? Dia meletakkan mangkin. So, bila dia meletakkan mangkin, okey, sebab apa tahu kita tak boleh guna kepekatan tadi? Sebab dia punya bilangan mol adalah sama. Macam mana nak tahu bilangan mol dia sama? Sebab dia berhenti pada titik yang sama dekat sini. So, bermakna sama ada suhu ataupun mangkin lah. Okey, so lengkung 2 adalah suhu atau mangkin. Dan lengkung yang ketiga, kita boleh guna kepekatan. Sebab apa? Di sini berbeza bilangan mol. So, bilangan mol dia ada kaitan dengan kepekatan. Okay? Alright. So, good question ni. So, lengkung 2 adalah anda boleh buat suhu ataupun mangkin, kehadiran mangkin. Okay, yang lengkung 3 adalah kepekatan. Okay? So, bila guna kepekatan, sebab tu dia punya lengkung tu dia akan jadi tak sama lah. Okay. So, harap dapat bantu kamu untuk master bab kadar tindak balas ni. Okey, huraikan dengan ringkas bagaimana eksperimen itu dijalankan untuk mendapat lengkung berlabel 3. Okey. So, anda ceritalah. Okey, eksperimen yang sama. Eksperimen yang dia punya radas sama. Okey, saya bagi point je lah. Tetapi ubah apa? Kepekatan asid. Okey, menjadi 50 cm padu tapi kita guna 0.5 molar M besar. Okey, boleh buat macam tu. Alright, so lepas tu catatlah. Catat bilangan gas yang terhasil. Okey, so 1, 2, 3. So 3 markah. Alright, soalan yang ketiga, beri satu sebab mengapa isi padu akhir yang terhasil dalam lengkung 3 adalah separuh daripada isi padu akhir gas dalam lengkung 1. Isi padu akhir yang terhasil. Okey, kita tengok isi padu akhir. Okey, di sinilah. So, kawan ni masih ada lagi. So, kita nampak kat sini. Sini dia dah stop dah sampai sini kan? Lebih kurang. Okey, so kita padam dulu. Padam. Bagi semua orang tengok. Okey, kita padam. Mana lagi? Okey, padam. Bersih. Alright. So, kita guna. Alright. So, kalau anda tengok di sini. Dia, kalau lengkung 1, dia stop pada kadar ini. Tetapi, kadar lengkung 3, dia stop pada kadar ini. So, soalan tu tanya, kenapa ada perbezaan macam ni? Okey, so sebenarnya terjadi sebab bilangan mol dia. Sebab kan kita kata 1 dan 3 ni adalah berbeza kepekatan. Bermakna kepekatan 3 ni adalah setengah daripada kepekatan lengkung 1. Okey, itu sebab dia. Alright. Okey, so kita boleh buat kat sini. Bilangan mol asid HCl lah saya tulis ni. Okey, adalah dalam eksperimen 3 adalah separuh daripada bilangan mol asid dalam eksperimen 1. Okey, so terus dapat 3 lah. Okey, sebab tu dia punya isi padu akhir yang terhasil dalam lengkung 3 adalah separuh. Sebab kita gunakan kepekatan yang separuh. Okey, so ini ilmu barulah, sangat. Soalan ni sangat baik. Okey, alright. So itu sahaja. Okey, so saya harap kita boleh anda boleh faham lah. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Selamat ulang kaji.